Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil ulama'il muslimin al-amilin wa khususan ala hadzal musannif syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada Allah SWT. Pengajian kitab kita hadis Qudsi pada malam ni kita masuk kepada hadis yang kelima. Tajuknya ialah tentang bumi yang kita pijak turut memberi teguran kepada kita. Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsi, Yaqulullahu Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, Ya bani Adam, wahai anak Adam, la takun mimman yuqassiru taubata wa yutawwilul amal. Wahai anak Adam, la takun, jangan kamu menjadi mimman yuqassiru taubata, yang mengenepikan taubat, wa yutawwilul amal, dan memanjangkan angan-angan. Jangan kita taubat kita bertangguh, tapi tentang angan-angan tak pernah putus. Ada je angan-angan kita. Nanti kita huraikan ya. Wa yarjul akhirata bighairi amalin, dan mengharapkan akhirat tanpa amal. Pertama tadi, kita kena huraikan terus masa kita. Jangan kita menangguh taubat. Ini perangai kita bila buat dosa atau berasa tak pernah buat dosa. Selalu menangguh taubat. Nantilah. Sedangkan kita tidak tahu bila kita mati. Boleh ke kita menjamin panjang lagi umur aku ni, tak payah taubat hari ni, besok ada lagi, lusa ada lagi, lulat ada lagi. Sudah tentu kita tak boleh jamin tentang usia kita. Kita pun tak tahu. Oleh kerana itu jangan kita menangguh taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat itu apa dia? Iaitu berhenti daripada melakukan dosa, menyesali kerana buat dosa, dan berazam tidak akan buat lagi. Itu taubat. Kalau berkaitan dengan manusia, kena minta halal, minta izin daripada manusia tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yutawwilul amal. Jangan kita memanjang-manjangkan angan-angan. Inilah cabaran kita ya. Dah. Macam kita rekam dah saya ni, dah pencen dah. Tapi angan-angan panjang lagi. Berapa banyak lagi angan-angan. Nak buat ni lah, nak bisnes inilah, nak tambah inilah,
nak tambah rumah lah, nak tambah orang rumah lah. Angan-angan dia ada je. Itu pun cukup-cukup lah tu. Kalau dah 50-60 tu, Nabi pun 63. Kalau 60 tu 3 tahun lagi. Kan? Jadi apa lagi lah nak berangan apa lagi? Nak bisnes apa lagi nak apa lagi? Nak tambah rumah lagi, nak besarkan rumah, besarkan kereta, sampai kepada orang rumah pun nak tambah lagi. Cukup lah tu yang ada pun tak terkasih tambah lagi. Jangan kita memanjang-manjangkan angan-angan. Sebab angan-angan ni memang tak habis. Apa kata Nabi? Lau kana libni Adam wadiyan min zahabin labtagha thalithan. Kalau dibagi kepada anak Adam ni 2 lembah emas. 2 lembah emas ni. Labtagha thalithan. Nescaya dia nak yang ketiga. Mana cukup manusia? Dulu kita kerja gaji 1,000, dapat 2,000 cukup lah. Lepas tu 2,000, dapat 5,000, okey juga. Dapat 5,000. Dapat 5,000, 10,000. 20,000. Tak cukup-cukup. Mana benar cukup? Patutnya dulu gaji sikit je gaji. Naik gaji 200,000 lebih. Okey lah tu. Mana pernah okey? Tak pernah okey. Nak lagi. Tapi kena ukur-ukur lah dengan diri kita. Ukur-ukur lah dengan umur kita pula. Sebaik-baik orang, panjang umurnya, panjang kebajikannya. Seburuk-buruk orang, panjang umurnya, tapi banyak keburukannya. Kalau dah tahu umur kita panjang bertambah buruk, baik jangan panjang umur. Jadi kurangkan angan-angan. Wa yarjul akhirata bighairi amal. Dan jangan engkau mengharap akhirat tapi tak nak beramal. Ini penyakit kita. Percaya akhirat, nak syurga, tapi tak beramal, tara tu je tak bertambah-tambah. Yang fardu je, yang sunat-sunat tak buat-buat. Jadi apa bekalan kita ke akhirat? Sebab itu jangan mengharap akhirat tapi tak beramal. Kalau kita berharapkan akhirat, kita kena tambah amal. Baru betul. Yaqulu qaulal abidin wa ya'malu amalal munafiqin. Satu lagi, ini semua larangan jangan kamu berkata qaulal abidin. Ucapannya macam ahlil abid. Macam orang kuat ibadat. Wa ya'malu amalal munafiqin. Tetapi amalnya macam amal orang munafik. Jadi cerita bab ibadat, bab tawaduk, bab khusyuk. Waliyahzubillah terutama yang bercakap ni lah. Bercakap macam ahli abid je lah. Tetapi beramal macam amal orang munafik. Orang munafikin. Cakap tak serupa bikin. Lain cakap, lain yang diamalkan. Munafik lah. Kalau secakap, kalah ulama. Tapi perangai lagi teruk daripada orang munafik. Maksudnya semua cakap tak betul. Ajak orang baik, dia yang jahat. Cegah orang daripada kemungkaran, dia yang buat mungkar. Waliyahzubillah, itu kita tak pandang pada diri kita Jangan kita bercakap macam al-abid. Tapi beramal tak macam orang ahlul abid. Ahlul abid kuat ibadat dia, kuat amalnya, kuat munajatnya, kuat menangisnya di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang depan orang menangis, tapi depan seorang-seorang tak boleh nangis pula. Jadi itu munafik namanya.
Kita buat Qiyamul kan, Qiyamul perdana. Satu Shah Alam menangis. Berdoa. Tapi seorang-seorang semayang tak menangis pula. Itu yang kita pelik dia. Kalau ramai-ramai boleh kita menangis. Seorang rasa tak selesa je, rasa tak ada dosa lah. In utiya lam yaqna. Begitu juga yang namakan munafik itu, jika dibagi lam yaqna, tak pernah puas. Panggil kita lah ya. Banyak Tuhan bagi nikmat, kurniaan nikmat, tapi tak pernah puas. Tak pernah bersyukur. Ya? Macam kita makan kan? Makan ada doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina adzabannar. Tapi doa lepas makan tak pernah kita sebut. Ya, alhamdulillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Tu jarang kita sebut tu. Jarang kita sebut. Muncullah Tuhan bagi kita penyakit. Apa dia? Bila kenyang dia bunyi alhamdulillah. Kalau tak ada tu sampai kiamat tak ada alhamdulillah. Kan? Itu dia kata, bila dibagi tak pernah puas. Tak pernah bersyukur. Jangan jadi macam ni. Ada dalam Quran tu cerita apa? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu dicipta keluh kesah. Bila ditimpa dengan kesukaran, kepayahan, mengeluh sana. Salah sana, salah orang sana, salah orang sini. Akhirnya Allah pun disalah juga. Mengeluh. Ditimpa ujian sikit, mengeluh. Kenapa ya Allah? Kau bagi aku hidup susah. Aku dah penat semayang. Tu orang tu tak semayang langsung. Senang hidup dia. Beda lah Tuhan. Aku tak nak semayang lah. Ada orang tak nak semayang kerana hidup susah. Kerana diuji dengan penyakit. Keluh kesah. Mengeluh sana, mengeluh sini. Wa idza massaul khairu manu'a. Tapi bila diberi kebaikan, bagi rezeki, jual untuh, rezeki terpijak. Apa berlaku? Manu'a, sombong. Kikir. Datang pula orang minta sedekah. Apalah orang ni? Masa aku susah dulu tak ada nak minta sedekah. Bila dah senang macam-macam lah, derma sana, derma sini, zakat lah, minta tolong lah. Dia berasa dia kaya tu kerana dia cerdik, kerana dia pandai, rezeki dia. Aku kaya ni sebab aku cerdik. Kan? Macam cerita Qarun. Macam cerita Qarun. Macam cerita apa dalam sahabat Nabi? Sa'labah. Sa'labah ni lepas dia sembahyang subuh dia bergegas pergi. Hari kedua gitu tak boleh pergi. Lepas salamnya cabut. Lepas salamnya cabut. Dia tak macam yang Wahabi tu ya. Wahabi tu memang pahaman dia macam tu. Dia kecabut. Lalu Nabi kata, kenapa engkau ni? Sa'labah. Kenapa engkau ni cepat-cepat kau nak pergi? Sa'labah kata, ya Rasulullah, pakaian yang saya pakai ni sembahyang subuh ni, itulah pakaian isteri saya nak sembahyang subuh. Berarti dia miskin, dia susah. Jadi pakaian ni pun bergilir nak sembahyang. Nak bergilir dengan isteri dia nak sembahyang subuh. Sebab itu dia keluar cepat. Bukan kerana fahaman Wahabi dia, bukan kerana tak bid'ah ya. Bid'ah ni tak. Ini kerana dia nak cepat balik sebab isteri dia pula nak sembahyang. Lalu dia kata kat Rasulullah, doakan saya. Nabi kata, engkau tak mampu. Innaka lam tastati'. Kau tak mampu nanti. Ya Rasulullah, aku susah pun aku sabar, aku mampu. Takkan doa senang. Bila senang aku tak mampu, lagilah saya mampu. Kata Rasulullah 2-3 kali dia minta. Rasul kata, engkau tak mampu nanti.
Tapi dah 3 kali Rasulullah kata, Rasulullah okeylah, Rasulullah doa, angkat tangan. Kekasih bermohon kepada kekasihnya, Allah perkenankanlah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salabah daripada ada seekor kambing jadi 2 ekor kambing, jantan dan betina. Lama-lama beranak kambing ni. Akhirnya bila dah kambing banyak, kalau sebelum ni setiap waktu pergi masjid, sekarang dah kurang pergi masjid dah. Tinggal maghrib isyak subuh je. Siang melayan kambing. Kemudian kambing makin banyak. Akhirnya semayang hari pun dah tak semayang lah. Datang Jumaat dia. Akhirnya sampai Jumaat pun tak ada. Busy, business. Business kambing. Itu boleh bisnes kambing tu. Kalau bisnes yang juta-juta ni lagi lah. Tak sempat nak semayang. Jumaat pun hilang. Akhirnya dia kaya raya. Nabi SAW bila turun perintah zakat, dia perintah sahabat supaya berjumpa dengan Sa'labah supaya bayar zakat. Kutip zakat. Berapa ekor kambing ada nisab dia kena bayar zakat. Sa'labah kata apa? Sa'labah kata, masa aku susah tak ada orang datang kat aku. Sekarang ni bila aku dah senang, dah kaya, minta zakat lah, minta derma lah, minta sedekah lah. Walhal Rasulullah yang minta tu. Sa'labah tak bayar. Tak bayar zakat. Rasul kata biarkan. Sampai kepada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq juga tuntut. Patut tuntut bayar zakat lah. Tapi Sa'labah tak nak bayar juga. Zaman Sayyidina Umar terdetik hati pada Sa'labah nak bayar zakat. Tapi Umar pula tak nak terima. Umar kata, kalau yang Rasulullah engkau tak bayar, dengan Abu Bakar Siddiq pun engkau tak nak bayar, maka aku pun tak sanggup nak terima. Zaman Umar dia nak bayar zakat, Umar tak sanggup terima. Sebab Rasulullah engkau tak bayar zakat, Abu Bakar tak bayar zakat. Sampailah ke matinya Sa'labah. Jadi kita jangan jadi macam tu dibagi oleh Tuhan, tak ada syukur, bahkan kufur nikmat. Samalah seperti dengan Qarun. Zaman Fir'aun ni ada Qarun, ada Haman. Fir'aun ialah raja yang zalim. Di bawahnya ada menteri, namanya menteri Haman. Fir'aun berkata apa pada Haman? Ya Haman ibnili sarhan la'alli ablughul asbab. Dia kata, wahai Haman, engkau bina satu bangunan tinggi, aku nak bunuh Tuhan Musa itu. Nak bunuh Tuhan Musa. Dibinalah bangunan tinggi, saujana mata memandang, tak nampak dah. Fir'aun naik, bawa panah, turun, bawa panah yang telah berdarah. Dah, aku dah bunuh dah. Dah bunuh dah Tuhan Fir'aun. Jadi inilah yang dipakai oleh puak-puak Wahabi. Ada kata Tuhan tu duduk kat atas. Sebab ada cerita dalam Quran, Fir'aun buat tangga, nak tembak, nak bunuh Tuhan Musa. Itu pensyarah punya level ya. Yang cakap macam tu dia kata tengok. Wah, itu kan cerita Fir'aun. Fir'aun tertipu, istidraj. Takkan itu jadi hujah yang Allah duduk kat atas. Itu Fir'aun yang buat. Yang dia kata Allah duduk atas, suruh buat bangunan tinggi, Fir'aun pun naik. Jadi zaman Fir'aun ada Fir'aun, ada Haman yang buat projek mega tinggi. Fir'aun naik ke atas. Dan zaman Fir'aun juga ada Qarun. Qarun ni diceritakan kekayaan dia boleh buat apa yang dipegang, apa dilihat, dia boleh tukar jadi emas. Ilmu tu kalau dapat kat kita,
InsyaAllah lah kita ya. Makin sombong lah kita tak. Aduh. Sebab itu korun ni. Sombong angkuh. Sampai dia kata aku takkan pijak bumi. Lalu Allah kata, Allah buat apa? Fakhasafna bihi wa bidaril ard. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Lalu kami tenggelamkan Qarun dengan harta bendanya. Itu kalau tuan-tuan jumpa emas kat mana ya. Itu harta Qarun lah tu ya. Tapi kalau rumah kau Ustaz Hidayat ke Ustaz Hashim mana Ustaz Hashim tak ada. Itu bukan harta Qarun ya, itu emas disimpannya ya. Banyak orang simpan emas sekarang ni. Tapi jangan jadi sombong macam Qarun. Itu dia kata in utiya lam yaqna, bila dibagi jangan sombong, jangan tak puas. Wa in muni'a lam yasbir. Ada seorang pula bila dia diuji, ditahan rezekinya, mungkin rezekinya rezeki ni tuan-tuan, memang Allah dah tentukan dah rezeki ni. Nabi berkata, "Walladhi nafsu biyadihi lam yustakmala ajalukum hatta yastawiba rizqakum." Demi diriku di tangannya, kata Nabi, takkan sempurna ajal kita sehingga Allah sempurnakan rezeki kita. Jadi rezeki kita ni dah sempurna. Macam kalau rezeki saya 2.6 bilion rezeki saya. Selagi saya tak mati, selagi saya tak dapat 2.6 tu, tak matilah saya. Tentang berapa rezeki? 100,000, 30,000, sikit lagi kan, saya banyak sikit. Selagi tak ada, selagi tak cukup tu, tak mati kita. Jadi kadang-kadang kita diuji. Rezeki ni ada yang mencanak, naik je. Okey. Ada rezeki naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nak dapatkan bajet tu macam-macam cara dia. Tapi kebanyakan manusia wa in muni'a lam yasbir. Bila diuji, dengan demikian tak sabar. Rezeki akan dapat, tapi ada ketikanya sikit banyak, ada yang banyak aja, ya. Dia tak sabar. Jadi jangan kita jadi orang tak sabar. Ya. Tak sabar, dia diuji susah sikit, dia disempitkan rezeki sikit. Doa-doalah. Usaha-usahalah. Tapi jangan kita menyalahkan Tuhan. Tak sabar. Kenapa wahai Tuhan? Engkau bagi aku rezeki sikit je. Orang kafir tu banyak aja. Akhirnya kita pun nak jadi kafir pula. Kan? Itu dia. Baik jadi kafir je ni. Kan begitu kan? Orang yang ke Genting Highland pun berjudi kerja dia. Bagi perempuan. Sehat je dia. Tok Imam kecil manis ada, darah tinggi ada, jantung ada. Kan? Dia pun kata, Tok Imam tadi, saya kalau Tuhan tak redha saya ni, tentulah saya tak sihat. Mana saya sihat? Tok Imam tu. Tok Imam semua ada kan? Darah tinggi ada, kecil manis ada, jantung ada. Jadi mana yang Allah redha? Susah jawab dia. Dia kata, Allah redha dia lagi ya. Itu namanya istidraj. Dia macam umpan tau. Ikan kan kita umpan, kasih umpan, pam, tarik sekali. Macam itulah istidraj. Banyak orang Allah bagi dia umur panjang. Allah bagi dia kesihatan. Allah bagi dia kekayaan. Tak pernah sakit. Senang apa dia nak dapat. Itu bukan berarti tanda Allah redha. Itu nama istidraj. Besok dekat akhirat, Allah nak seksa dia. Kalau dia nak bagi alasan pun tak boleh bagi alasan. Apa alasan kau? Umur aku kasih panjang, kau tak taubat. Rezeki aku bagi banyak. Zakat tak bayar, derma tidak. Makin banyak buat maksiat. Apa lagi alasan kau? Semua dah bagi dah. Kayanya, umurnya, kesehatannya, semua dah ada. Itu nama istidraj. Seperti Fir'aun. Laknatullah alaih. Fir'aun ni
Tak pernah sakit. Demam pun tidak. Sakit gigi pun tidak. Sebab itu dia kata, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Sebab ialah dia tak berbeza daripada orang lain. Orang lain ada sakit. Ada pening, ada demam. Dia tak ada. Jadi ulama-ulama sufi, dia kalau tak sakit dalam masa 40 hari, dia risau. Kita tak ada. Kita kalau tak sakit, alhamdulillah. Kalau sakit tu, mulalah ya. Sembahyang hajat sana, sembahyang hajat sini. Tapi ulama-ulama sufi suka sakit. Sebab apa sakit? Sakit ni ingatkan kita pada Tuhan. Betul tak? Kalau kita tak sakit, lupa nama Allah tu. Tapi bila sakit, nak minum pun Bismillah. Letak cawan, alhamdulillah. Sebut nama Allah. Nak bangun pun Astaghfirullah. Masya Allah. Banyak sebut dia. Tapi kalau sihat, minum, tak ada baca apa-apa dah. Minum kok. Itu dia. Itu tengah sihat. Tapi kalau tengah sakit, Bismillah. Banyak Bismillahnya. Sebab itu ulama sufi, ke-40 hari tak sakit risau. Dan Allah pun kata, sabda Nabi, innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah, bila dia sayang ke hamba-Nya, diujinya. Bila diuji itu Allah tanda sayang. Kalau tak ada uji, dilepasnya kita begitu je, maka tanda Allah tak sayang kat kita. Dan ujian itulah meninggikan makam kita. Kalau kita belajar tak ada PSA, tak ada SPM-nya, tak ada ijazahnya, tak ada masternya, tak ada PhD, tak seronoklah hidup. Tak ada ujian. Maka begitulah Allah nak angkat martabat hamba dia, dibagi ujian. Lepas ke tak lepas? Kan? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami akan uji kamu dengan sedikit daripada ketakutan. Wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, kurang pengikut, was samarat, kurang rezeki. Allah akan uji kita. Okey, jadi bila dibagi oleh Allah, kita naklah puas bersyukur. Dan bila ditahan oleh Allah, kita kena sabar. Jangan tak sabar. Sebab Allah nak angkat martabat kita. Ya'muru bil khair, dan juga jangan kamu jadi orang ya'muru bil khair, dia suruh buat baik, wala yaf'aluhu, sedangkan dia tak buat. Wa'iyazbillah, kita tengok diri kita sendiri, ya, terutama yang bercakap ni. Tuan-tuan tak bercakap, selamat sikit. Yang banyak bercakap mengajar ni, ajak orang makruf, ajak orang buat khair, buat kebaikan, tapi dia tak buat. Ini pemarah, Allah marah, ya. Atamuruna an-nasa bil birri fatansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Ya. Ayat ni kena pada diri saya lah yang banyak bercakap ni. Adakah kamu suruh manusia buat baik? Fatansawna anfusakum, kamu lupa diri kamu, wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kamu membaca kitab. Kamu tahu, ajak orang buat baik tapi kamu tak buat. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Sebesar kemurkaan Tuhan, engkau kata benda yang kamu tidak buat. Itu pun jangan juga. Jangan jadi orang suruh buat baik tapi dia tak buat. Wa yanha bisyarri, jangan engkau melarang orang daripada kejahatan, walam yantahi anhu, tapi dia sendiri tak berhenti. Jangan buat maksiat, jangan buat ni, kemungkaran-kumparan. Tetapi dia yang buat. Waliyahzubillah. Dia kata, dia tak berhenti buat kejahatan tu. Yuhibbus salihin. Kemudian jangan jadi juga orang yang sayang, suka orang-orang soleh, walaysa minhum, tapi dia tidak termasuk orang soleh. Dia suka orang mengaji je tu lah. Mengaji tu amal soleh, tapi dia tak mengaji. Itu tak boleh juga, ya. Apatah lagi kalau dia
membantai ulama. Ulama-ulama sekarang, ustaz-ustaz, disebut penunggang agama. Itu dia. Yang buat maksiat tu pula, yang sponsor program maksiat, itu orang yang berjasa. Itu yang Nabi kata, idza ra'aitumul ma'rufa munkaran wa ra'aitumul munkara ma'rufan. Satu masa nanti kamu lihat orang yang lihat ma'ruf itu sebagai mungkar dan mungkar itu sebagai ma'ruf. Orang masjid ni orang panggil apa? Puak-puak lebay. Puak-puak lebay ni zaman saya dulu kan, kat Batang Kali Runing tu, seorang 2-3 orang je puak lebay ni. Memang alim, memang warak. Kalau sembahyang subuh tu 4 pagi 5 pagi dah ada dah dekat masjid. Itu dia. Tapi orang sekarang ni bagi juga gelaran lebay tu, tapi niatnya buruk. Mengkondemkan, merendahkan orang tu. Ini puak-puak lebay ni, dia anggap puak-puak lebay ni puak yang tak cerdik, puak yang bodoh, penunggang agama lagi. Jadi ini teruklah. Ini lagilah teruk. Dengan orang soleh pun tak suka. Orang buat baik pun tak suka. Dia suka cakap, suka orang soleh, tapi dia tak termasuk orang soleh. Itu hadis ni. Tapi yang satu lagi tu langsung tak suka orang soleh. Dalam hadis seorang tu nanti semua dah masuk yang syurga-syurga, dan ada umat Islam yang masuk neraka. Dan ditanya, banyaklah pertanyaan dah bagi menyelamatkan dia supaya dia dapat keluar daripada neraka. Sampai dia tanya, kau ada amalan? Tak ada amalan. Satu kebaikan pun tak ada? Tak ada. Pernah tak kau tolong orang soleh? Para ulama? Tak ada juga. Kemudian kesian ke orang ulama? Tak ada juga. Akhirnya kau ada tak kesian dengan pembantu ulama? Artinya kalau ulama tu ada khadam dia, ada driver dia, kesian dengan driver tu pun boleh dah. Tanya juga sebelum tu tanya juga, pernah makan dengan ulama? Tak pernah juga. Akhirnya tanya, pernah kesian tak dengan orang pembantu ulama? Pernah kesian. Macam kita kan jalan, nampak orang nak pergi masjid, kita tumpang dengan dia. Itu pun boleh jadi alasan untuk dikeluarkan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sayangnya Muhammad, Nabi kita, dan Allah nak selamatkan kita. Dan riwayat lain, sampai tak ada apa amalan pun, kemudian ditengok kat lidahnya. Dekat lidahnya ada kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keluar dia daripada neraka. Sampai macam tu. Tapi jangan sampai mengucap pun tak ada, susah lah ya. Dah semua bid'ah, wirid pun tak ada, tahlil pun tak ada. Tak ada lah mengucap ya. Sedangkan mengucap itulah yang jadi bukti, saksi untuk kita keluar daripada sebagai syafaat untuk keluar daripada neraka Allah SWT. Kemudian wa yaghdabul munafiqin wa huwa minhum. Jangan kamu jadi orang yang benci dengan orang munafik sedangkan dia di kalangan mereka. Dia kata jangan jadi munafik, tapi dia pun munafik. Cakap tak serupa bikin. Berjanji mungkir, cakap bohong. Kan 3 perkara tanda-tanda munafik itu. Bila bercakap bohong, kalau berjanji mungkir, kalau dia bagi amanah khianat. Tapi dia menentang munafik. Jangan jadi munafik, dia munafik. Waliyazbillah. Begitu juga yaqulu ma la yaf'al. Kamu jangan jadi orang yang bercakap benda yang dia tak buat. Ya. Kecuali lah kalau saya baca kitab ni kan sampai tajuk ni terpaksa saya cakap. Tapi kalau kita tak ada, contohlah kita tak ada tahajud, jangan cerita tu macam kita tahajud. Cerita tu macam kita bertahajud. Tapi kalau dah baca kitab sampai bab tahajud, kena bacalah. Itu dia.
Jadi dia jangan cakap benda yang dia tak buat. Kadang-kadang cerita tu macam dia beramal benda tu. Tapi dia tak beramal pun. Satu perkara. Elakkan kita bercakap sehingga orang menyangka kita melakukan perkara tersebut. Sedangkan kita tak buat. Wa yaf'alu ma la yu'mar. Ada pula orang, jangan jadi orang yang dia buat benda yang tidak diperintah. Jadi benda yang tak diperintah dia buat. Benda yang diperintah dia tak buat. Itu pun tak boleh juga. Maksudnya benda yang patut dia yang buat atau dilarang dia buat. Wa yastawfi wa la yufi. Begitu juga. Ada orang dia suruh orang setia, suruh orang menyempurnakan janji ke, kata ke, tapi dia tidak menyempurnakannya. Wa'alaikumsalam. Ini hadis kursi. Kemudian sambungan hadis ni, ya bani Adam, wahai anak Adam, ma min yaumin jadidin, tidak ada daripada hari yang baru, illa wal ardu tukhatibuka, melainkan bumi akan bercakap dengan kau. Bumi akan tegur kau. Fi qawliha, dalam perkataannya. Taqulu laka, bumi itu berkata pada engkau, ya bani Adam, wahai anak Adam, tamshi ala zahri thumma zanu fi batni. Hai anak Adam, engkau berjalan di atas perut aku, nanti engkau akan disimpan dalam perut aku. Bumi akan tegur kita. Sebab kita ni banyak jalan dalam bumi dalam keadaan sombong. Sombong tuan-tuan. Sedangkan dalam Quran, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Innaka lan tahriqal arda, engkau tidak akan boleh menepuk bumi. Walan tablughal jibala tula, engkau tak boleh mencapai bukit yang tinggi. Itu setengah ulama tuan-tuan. Dan sepatutnya begitu ya. Kita kalau, tapi itu dah jadi kebiasaan kita kan, pakai kasut, nak kasut ladam tu kan. Bila begitu jalan dengan kasut ladam tu, bunyi apa? Pak. Untuk kita, kontaklah aku. Besok kau masuk dalam perut aku kapit kau. Berceragah tulang kau. Kita berjalan, beli kasut yang mahal-mahal tu, memang itulah dia ajar kita sombong. Jalan begitu. Baik lelaki, baik perempuan. Kalau perempuan tu yang panjang dia punya tumit tinggi tu. Itu semua pertama kalau perempuan pakai tak menarik perhatian. Siapa pula ni? Di situ dah ada unsur zina. Zina tu bukan perhiasan, pelacur. Ayyuma imra'atin kharajat wa ta'attarat fa hiya zaniyah. Mana-mana perempuan keluar dalam keadaan berminyak wangi, dia keluar rumah wa ta'attarat minyak wangi, fa hiya zaniyah, dia pelacur. Sebab bila dia lalu, orang akan tertoleh kepala. Siapa pula bawa wangi sangat ni? Begitu juga perempuan jalan, tak. Daripada orang tak tahu dia ada, orang tertoleh. Mana bunyi ni? Begitu juga kita berjalan. Pak. Jadi seloknya kalau beli kasut, saya lah beli yang dia punya tapaknya yang getah, bukan yang bunyi-bunyi tu. Alat yang ladam tu. Ada unsur kesombongan kat situ. Jadi anak Adam, engkau jalan atas perut aku, tak. Besok kau mati masuk dalam perut aku. Itu yang saya tegur ada satu ustaz. Dia nak saman saya. Satu ustaz tu memang keluar dalam YouTube. Meninggallah mak dia. Jadi perempuan Wahabi ni, dia tak ada talqin lah. Tapi dia berceramah. Ceramah kat kubur tu.
Ceramah, pop. Ya. Nanti apabila kamu mati, nanti kamu masuk dalam perut, dia hantar kamu. Dia cakap. Dia dah berceramah macam saya ceramah. Jadi saya katalah, dekat kubur, sama ada kamu nak ceramah pada orang hidup atau nak ceramah orang dalam kubur, jaga perkataan sikit. Bumi itu mendengar. Yang mati itu mendengar. Kau bantai dia, bantai. Benda adalah siapa nak dibantainya. Tapi orang dalam bumi pun dengar juga. Nanti dia kata, okey, kau bantai lah, kau ceramah, bantai-bantai, tak apa. Nanti kau masuk nanti lah. Tahulah aku buat dengan kau. Bumi kata begitu. Jadi saya kata, penceramah-penceramah Wahabi ni, janganlah penceramah atas kubur. Baca talqin tu, lunak ada bahasanya. Bila datang dua orang kepada kamu, jangan kau takut, jangan bimbang. Itulah mungkar dan nakir. Bila ditanya dengan soalan, jawablah dengan tenang. Kan tak ada mentah-mentah. Ini ceramah macam nak ceramah kat Padang, bersedia bukan okey ya. Begitu kan. Jadi ustaz ni dia nak saman saya. Dia nak saman saya. Sebab saya kata, saya tak tuduh dia Wahabi, tapi yang cakap macam itu Wahabi. Yang mengamalkan ceramah atas kubur ni Wahabi. Ada Wahabi sini. Janganlah ceramah dekat atas kubur. Nak ceramah kat masjid, kat surau, dekat Padang, tempat lain. Yang hentak-hentak tu lah. Yang bantai-bantai orang tu. Banyak orang dalam kubur tu. Dalam kubur tu pun rasa-rasa dia. Apalah dia orang ni bantai-bantai aku ni. Aku dah kena bantai dah, ni bantai lagi tadi. Kau tahulah suara tadi. Jaga gitu Jadi talqin tu dah cantik dah. Tak ada berjela-jela, tak ada berlebih-lebih. Jadi dah maaf saya bantai Wahabi pula kan ya. Sebab Wahabi ni dia kata tak boleh talqin. Tapi dia rugi kalau tak berceramah. Dia talqin tak nak. Ceramah dia nak. Sebab ada peruntukannya tu. Dah siap sampul-sampulnya dah. Kan? Itu yang tak betul tu. Kan? Atau juga balik Rasul. Bida'ah. Lama-lama orang tak panggil dia ceramah. Lama-lama sekarang Wahabi tak bida'ah dah balik Rasul tu. Okey tadi. Kat negerinya bida'ah. Kat Shah Alam ni tak bida'ah. Sebab masyuk. Tebal lagi masyuk dia kat Shah Alam ni. Jadi benda tu tak boleh. Tapi boleh. Untuk orang lain tak boleh bida'ah. Untuk dia boleh. Tapi dia tukarlah sikit. Dia tak adalah talqin, tapi ceramah. Jadi tak selayaknya kita berceramah di atas kubur, di atas kuburan. Tuan-tuan pernah dengar tak? Tengok tak? Tengok dalam YouTube, tengok. Puak-puak ni memang dia berceramah atas kubur. Dia kata alasannya lah orang kubur tak dengar. Orang kubur tak dengar. Yang dengar orang yang hidup. Jadi dia ceramah pada orang hidup. Ini betul tak betul juga. Sang mana pula kata ahli kubur tak dengar? Suruh berhenti ke? Isyak Kita azan dulu kan terus Terus. Okey, dia kata, ya bani Adam. Okey, dah sebut tadi. Kemudian wa ta'kulu syahwati ala zahri. Engkau makan benda-benda yang syahwat, benda-benda yang seronok ala zahri, di atas perut aku, kata bumi. Wa ya'kuluka ad-dudu fi batni. Nanti ulat akan memakan engkau dalam perut aku. Jadi kita jangan sombong jalan dekat muka bumi. Sebab bumi ni kata engkau berjalan, kemudian apatah lagi makan yang sedap-sedap kat dunia ni. Nanti engkau akan dimakan ulat dalam perut aku. Yalah kita ni ada beberapa hari je dalam kubur. Mula-mula yang pecah ialah mata. Masuk dalam lebih kurang 40 hari pecah perut. Dalam masa itu ulat-ulat sudah berada dekat badan kita. Itulah kehidupan yang kita akan lalui.
Oleh itu jangan kita rasa sombong. Apatah lagi makan benda-benda yang lazat. Ini perangai orang Melayu. Minggu pertama dulu, kedua dulu. Boikot lah ya. Boikot, walaupun sedap boikot. Kerana semangat cinta, sayang pada saudara kita kat Gaza. Dah sekarang dah masuk 3 bulan peperangan. Penuh beratur balik. Dah lupa nak sebut ya. Itu semua tu dah penuh balik sekarang ni beratur. Itulah perangai orang Melayu. Angat-angat taik lembu. Bukan lembu lagi, angat-angat taik gajah. Mula-mula main lagi boikot. Sekarang dah beratur balik dah. Dia tak terfikir ke saudara-saudara di kat Gaza, tuan? Saya tengok dari YouTube, tuan, ditunjuk air mineral macam ni. Dalamnya ialah kuning. Kami makan sekarang ni air kumbahan, air limpahan. Apa dia? Air daripada mana-mana longkang, mana-mana kencing, itu minum saudara kita. Bantuan yang kita hantar tersangkut di pintu Rafah. Tak tahulah, dalam berita saya dua ni kata Mesir membuka pintu Rafah. Dia tak pedulilah dengan Amerika ya. Sebab Sisi tu yang jadi presiden Mesir sekarang tu, dia naik atas Amerika. Mula-mula tu Mursi itu Ikhwan Muslimin, menang dalam pilihan raya. Dia lah presiden. Tapi oleh kerana dia nak laksana ke Islam, Amerika beli Sisi. Sisi ni orang kanan Mursi, tapi dia khianat. Kerana nak dapatkan kuasa, dia jadi presiden, Amerika taja dia. Naik dia. Jadi bila berlaku kejadian macam ni, dia nak buka pintu Rafah, kunci kat dia. Rafah tu pintu dia Mesir lah, kat Mesir. Dia tak berani. Tanya dulu pada Amerika. Tanya dulu pada Israel. Memanglah tak dibenarkannya. Berpuluh-puluh lori kita tersadai dekat pintu Rafah. Setahu saya hanya dua trailer aja yang boleh masuk. Berpuluh-puluh sekarang dia tersadai. Termasuklah yang Malaysia hantar. 2 lori je, 2 trailer aja yang lepas. Orang Gaza kata apa? 2 trailer tu hanya makanan untuk kami 1 hari. Peperangan 3 bulan lah. Kalau betul lah Mesir tak peduli kata Amerika, dibuka, alhamdulillah. Saudara kita sekarang ni. Tak cukup makan, tak ada apa nak makan. Habis dah. Plastik-plastik yang ada. Dia rebus. Apa lagi? Makan rumput-rumput. Belum lagi rumah. Ni musim sejuk ni. Masya Allah. Tapi kita boleh makan KFC, boleh makan apa lagi? Tuan-tuan, memang produk Israel ni, dia dikeluarkan satu produk, kalau tak laku, lagi satu produk. Lagi satu produk. Dan dalam protokol dia memang kata, dengan emas dan makanan, kita boleh menguasai manusia. Ini dalam protokol dia. Dan di antara kenapa dia nak dapat Masjid Aqsa, sebab dalam kepercayaan dia, ketika Nabi Allah Sulaiman dulu jadi raja, Nabi Allah Sulaiman rakyatnya termasuk jin-jin. Nabi Allah Sulaiman perintahkan jin-jin dia kutip emas, simpan emas di bawah singgahsana Nabi Allah Sulaiman. Maka sebab itulah mereka akan dapatkan semula Masjid Aqsa, kerana di bawah itulah ada The Solomon Temple, kuil Sulaiman. Di bawah tu ada emas. Sebagainya mereka telah dapat. Dia nak dapatkan lagi, dicari lagi, mesti ada lagi. Dan mereka percaya dengan emas, satu tadi, dengan makanan, dia boleh kuasai dunia. Ternyata makanan dia, produk dia macam-macam jenis, semua kita bayar. Duitnya pergi ke Israel. Duit itulah beli senjata. Dan senjata itulah yang bunuh anak-anak kita. Anak-anak wanita dikutip masuk tahanan dia. Hampir 10,000 sekarang ni tawanan yang ada pada tawanan Palestin yang ada di Israel. Dan termasuk wanita-wanita. Baru ni
dia punya ketua pendeta agama dia mau fatwakan, boleh tentera boleh merogol tawanan-tawanan Palestin. Lagi tu lah. Tak ada fatwa pun dah dirogolnya dah. Sekarang ni memang bunuh tu biasa tawanan-tawanan letak dekat longkang apa tu, dekat tanah tu tembak. Dia memang binatang lah. Mana ada kemanusiaannya. Kebinatangan pun tak ada. Binatang pun sayang kat anak. Sayang kat tapi ini setan Yahoo ni. Tapi kita tak berani nak cakap. Nak tegur, nak cakap Israel, diam. Nanti mati. Diam. Ekonomi jatuh. Mana ada? Dunia Arab, bacul, penakut. Penakut. OIC 50 negara Arab berhimpun, berbincang. Akhirnya dia kata tidak ada kata sepakat dunia Arab Islam tentang Gaza. Penakut lah tu, takut dengan mereka. Israel yang kecil pun takut juga. Bacul kita ya. Saya tak boleh cerita ni, lupa lah. Okey, kita habis sikit lagi. Ya bana Adam, ana baitul wahsyah. Bumi kata, wahai anak Adam, aku ini rumah kesunyian. Memanglah duduk dalam tanah tu sunyi, gelap. Wa ana baitul musa'alah. Dan akulah tempat tadi disebut sebagai rumah kesunyian, rumah yang memohon, bermasalah. Besok kalau kita duduk dalam kubur, masa ketika itulah kita sangat memerlukan. Sekarang ni kita seronoklah duduk kat bawah esok. Masa itulah siapalah nak tolong aku ni, siapalah yang nak menerangkan kubur aku ni. Yang boleh ialah amalan kita. Banyak kan, banyak duit kita, banyak harta kita, buku bank kita. Siapa punya? Saya punya. Anak-anak kita, kalau ada anak, isteri kita, ada isteri muda pula, kita mati, kahwin dia balik. Kalau aku tahulah dia kahwin, aku tak tinggalkan 1 sen pun. Dari mana kita tahu? Kan begitu. Salahnya kita semua makan gaji kan. Ada yang makan, ini mana-mana makan gaji kan. Berapa persen untuk kita? Gaji kita tu, yang 2,000 ke 3,000, 4,000, berapa persen untuk kita? Ada 1%? Kalau gaji 10,000, 1% berapa? Berapa ada? Cuba kira sikit. Kalau 1,000 berapa? RM10. Kalau 2,000, RM20. RM20. Buatlah wakaf. Wakaf ni macam-macam lah. Sekarang ni dengan RM20 apa Ustaz Hidayat? Wakaf saham. Yang dulu wakaf saham lah, sekarang ni wakaf sunat. Dapat kan RM20 boleh dapat kan? RM20. Itulah untuk kita. Kita buat wakaf, beli kipas masjid, ataupun masuk tabung masjid. Kita pun nak buat masjid kan. Itulah untuk kita. Adapun buku dalam bank ni senyum hari-hari. Tengok 10, 100, 200, 1,000, 10,000. Tengok kan. Siapa punya? Bukan kita punya. Jadi kita kena fikir potong berapa persen. Berapa persen. Saya ingat dulu, sampai sekarang saya ingat bila buka video Ekim dulu, Profesor Halim Tamuri. Dulu dia rektor dekat UIS. Sekarang ni UIS lah, Universiti Islam. Saya dengar dia ceramah. Para guru kata dia, bukan kena bayar zakat 2.5 je. Kena tambah lagi 2.5 lagi. Kenapa dia kata? Sebab guru ni dia bunyi loceng nak masuk kelas. Bunyi loceng baru dia berjalan. Habis dah 5 minit. Lepas tu kan, belum habis waktu lagi. Kalau waktunya 9.30 habis, 9.25 dah tutup dah. Dah wabillahi taufiq dah.
maka kena bersihkan harta. Saya ingat tu Halim Tamburi. Tuan-tuan kenal Halim Tamburi? Siapa dia sekarang ni? Tak tahu kan menang pilihan raya baru ni. Calon PAS dekat mana? Kat mana? Kat belah sana Pak Jaras. Dulu rektor tu. Muda lagi dapat datuk. Datuk Profesor Dr. Halim Tamburi. Okey. Kita habis sikit lagi. Jadi kubur tu nanti tempat yang kita memohon, tempat kesunyian. Wa ana baitul wahdah. Dan aku rumah bersendirian. Siapa masuk kubur dia duduk seorang-seorang dia. Tak ada orang kerana dia sayang kat suaminya, tanamlah aku sekali dengan suami. Atau bini dia mati aku sayang. Tak ada. Seorang-seorang je kita dalam tu. Wa ana baituz zulmah. Aku rumah kegelapan. Rumah gelap. Ngam-ngam tuan-tuan. Yalah kubur tu betul lah 7 kali 3 kan. Tapi lahat tu ngam-ngam. Kau raja kau ke apa ke, ngam-ngam je, cukup-cukup je. Tak adalah orang diwasiat oleh kerana aku duduk kat dunia istana, tolong gali kubur aku sebesar istana. Ada? Setakat ni saya tak jumpa lagi raja kata gitu. Kalau ada pun orang takkan dengar cakap dia. Raja ke apa kau, itulah ngam-ngam. Betul-betul cukup-cukup je. Siapa yang gali lahat tahulah. Kan? Jadi rumah tu rumah yang sempit, rumah yang gelap. Akan gelap, tak ada terang. Sebab ngam-ngam. Tapi boleh terang. Tu dengan amal kita. Duit kita tukar jadi sedekah, tukar jadi derma, tukar jadi wakaf. Semayang kita. Bila masuk dalam kubur, datang mereka daripada arah kepala. Bangun. Dalam riwayat tu kata amalan kita berupa seperti orang. Dia kata tak boleh. Bukan tak boleh tanya orang ni. Dia ahli semayang. Kemudian tanya pula belah kaki. Tak boleh tanya. Datang pula amalannya memfahamkan dia. Dia ni ahli puasa. Datang pula belah kanan. Tak, dia ni ahli zakat. Datang pula lagi. Dia ahli buat-buat benda-benda sunat. Akhirnya malaikat kata, tidurlah engkau sampai di hari kebangkitan macam mana tidurnya pengantin. Jadi amalan kita yang menerangi kita dalam kubur. Jadi ada orang barat, bila ditanam orang, dipasang CCTV. Puluh CCTV ni. Dia upah orang tengok dia punya TV tu. Tengok je. Bergila-gila ya, jangan tidur. Akhirnya dia buat kesimpulan, tak ada soal mungkar nakir. Dia kata tak bangun pun orang, tak ada pun malaikat. Ini macam gila sebagian orang kita lah. Pergi tengah malam, pergi tengah hutan, cari hantu. Hantu pun deraib, mana nak jumpa? Ada. Masanya juga orang-orang talis. Dia kata mana ada soal mungkar nakir. Tuan-tuan, kepercayaan ini juga sudah ada pada sebahagian orang Wahabi. Dia kata mana ada hadis sahih yang menceritakan ada soal kubur. Oleh kerana tak ada hadis, dia kata tak ada soal kubur. Mereka ni terpengaruh dengan da'ayah orientalis. Sama juga ada Wahabi kata tak ada Mi'raj. Tak ada Mi'raj. Sebab orang tadi kata jarak antara Mekah dengan Baitul Maqdis, Aqsa pun begitu jauh. Jarak Masjid Aqsa ke langit berapa ribu kilometer. Kalilah 7 lapis. Langit pertama, kedua sampai ke 7, sampai kepada Sidratul Muntaha. Sampai kepada 10 lapis. Jadi jauh tu. Macam mana Nabi nak naik buruk boleh sampai? Dia kata tak ada, Nabi tak sampai. Bila orang-orang tadi kata macam tu, ada pula puak Wahabi kata tak sampai. Sebab dia kata berdasarkan hadis Aisyah, Aisyah masa tidur Rasulullah ada. Bila Rasulullah bangkit, bila Aisyah bangkit, Rasulullah ada sebelah dia. Sedangkan kalau Allah nak buat, 1 detik pun boleh semua tu berlaku.
Tidak ada benda yang mustahil bagi Allah. Itu akidah kita. Sebab masa, tempat, detik, semua Allah cipta. Sebab itu kita tak boleh terima Allah duduk di aras. Sebab aras itu pun Allah cipta. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak depan, tidak belakang, tidak di kiri, di kanan. Sebab kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, Allah yang cipta. Kalau Allah duduk di aras, sebelum aras ada, Allah duduk di mana? Yang itu pun dia tak boleh jawab. Apatah lagi cerita Mi'raj, dia kata tak berlaku. Ini sebenarnya dakwah orientalis telah masuk melalui pintu Wahabi. Marah Wahabi kat saya. Tapi berlaku macam itu. Ini semua orientalis yang kata begitu. Yang tak ada sambungkan nakir, yang tak ada berlaku Mi'raj, orientalis. Yang kamu kata ulama yang hebat tu takkan terpengaruh dengan orientalis. Jadi kita masuk kubur wa anna baitul zulmah. Kubur kata aku rumah kegelapan. Wa ana baitul hayati wal aqarib. Kubur kata, tanah kata, aku ni ialah pintu ular dan kala. Bukan kala warna dia. Kala lah kan? Binatang skorpion tu kala lah kan? Jadi bumi barah kat kita tau. Sombong kat bumi ni. Ulat ada, kala ada, ular pun ada. Fa'murni wala tuharribni. Maka kata kubur, kata bumi, makmurkanlah aku. Makmurkanlah aku, iaitu maksudnya makmurkanlah. Dan juga wala tuharribni, dan jangan robohkan aku. Maksudnya makmur, banyak-banyaklah zikir, banyak-banyak salawat. Itulah yang akan memakmurkan kita nanti dalam kubur. Jangan kita jadikan kubur kita kosong, gelap, tempat bulat. Tapi makmurkanlah dengan ibadat, dengan zikir dan sebagainya. Okey tuan-tuan, setakat itu insya-Allah kita sambung. Okey, ini semua saya dah urai. Okay. InsyaAllah kita masuk pada akan datang hadis yang ke-6. Ada nak tanya? Tak ada ya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatika kama nawartal arda bil syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang. Engkaulah Tuhan yang Maha Mengasihani. Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar. Ya Allah, kami berdoa padamu ya Allah. Engkau yang Maha Mendengar. Engkau kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami mengadu padamu ya Allah. Saudara-saudara kami di Gaza, di Palestin, mereka dibantai semau-maunya oleh musuhmu dan musuh kami ya Allah. Israel laknatullah. Dengan sekutu-sekutunya, Amerika dan lain-lain ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami dibunuh, dibom, bertaburan perut mereka ya Allah. Berkecai badan mereka ya Allah. Begitu juga wanita-wanita kami ya Allah. Ditangkap mereka ya Allah. Dipenjarakan mereka ya Allah. Mereka dirokol berkila-kila ya Allah. Kami umat Islam hanya mendengar dan melihat saja ya Allah. Baculnya kami ini ya Allah. Penakutnya kami ini ya Allah. Tidak cinta kepada syahid ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Oleh kerana itu ya Allah, kami mohon padamu ya Allah. Engkau segerakanlah pertolongan ini ya Allah. Segerakanlah kemenangan kepada para mujahidin ya Allah. Yang berjuang mempertahankan tanah air mereka ya Allah. Yang berjuang mempertahankan tanah air orang Islam ya Allah. Yang memperjuangkan Masjid Aqsa ya Allah. Beri kemenangan yang cepat ya Allah. Sekiranya kemenangan ini lambat ya Allah, sudah tentulah berganda-ganda lagi kematian dan syahid ya Allah. Setakat ini hampir 23,000 orang yang telah syahid ya Allah. Kalau Engkau lambatkan lagi pertolongan ini ya Allah, maka akan berganda lagi, akan mencapai puluhan ribu nanti akan syahid mati pada jalan-Mu ya Allah. Mereka syahid ya Allah, tetapi kami rasa berdosa ya Allah, kerana kami tidak berbuat apa-apa ya Allah. Oleh kerana itu ya Allah, kami hanya bermohon padamu ya Allah.
Berilah kemenangan yang segera ya Allah. Berilah kemenangan yang segera ya Allah. Bantulah para mujahidin ya Allah. Lindungilah anak-anak kami ya Allah. Lindungilah wanita-wanita kami ya Allah. Lindungilah umat Islam ya Allah. Lindungilah Palestin ya Allah. Serahkan Palestin kepada umat Islam ya Allah. Serahkan Masjid Aqsa kepada umat Islam ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Terimalah kelemahan kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Kami berdoa Engkau mendengar ya Allah. Engkau saja yang boleh mengampunkan ya Allah. Engkau saja yang boleh mengabulkan doa ini ya Allah. Kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Kabulkan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. 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 Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.